Dia ada punya pengacau-pengacau daripada cyber trooper. Tu biasa. Itu biasa lah. Itu kita dah tahu. Kita betul ni yang layan. Layan dia kita sakit otak. Shit, group. Boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kalau ikut janji Ana pada malam ni, Ana nak bintang berkenaan dengan memali Ana dah baca pasal memali semalam kan. Baca tengok macam mana berkenaan dengan status mati syahid tu kan. Jadi bila kita tengok, rupanya Ana rasa macam ada problem sikit lah. Orang kata syahid, kategori syahid bagi memali tu. Jadi tiba-tiba ada isu hari ni yang Prof Dr. Syam Rahayu kan, dia ada bercakap pasal shutdown. Tak pasal-pasal, kita dengar shutdown ni laptop je. Jadi kerajaan nak shutdown apabila bajet kalau andainya tidak diluluskan kan. Jadi Dr. Azibari pun pada malam ni ada di Kuala Lumpur, datang rumah Ana di Sungai Buloh. Pada malam ni insya-Allah Dr. Azibari kita manfaatkan untuk kita bincang tajuk ni dari sudut perundangan lah kan. Ana rasa Dr. Azibari orang yang kita panggil berkredibiliti lah nak bincang macam ni, sebab PhD Dr. Azibari pun berkait dengan perlembagaan Jadi agak antara tempat yang lebih kita bincang lah. Cuma Dr. Azibari akan bentang pandangan dia, kupasan daripada Dr. Azibari nanti, dan lepas ni mungkin ada soalan pandangan boleh lontar kat ruang komen. Nanti Ana akan baca soalan-soalan tersebut. Dan kita pun ada kawan daripada Facebook yang lain sebenarnya. Kita ada buat juga dengan Facebook Iswardi Morni. Mungkin kat sana pun ada soalan juga. Dia akan tanya pada kita dan insyaAllah kita akan tengoklah. Kita akan dengar kupasan daripada Dr. Azibari insyaAllah. Okey, Ana terus pada Dr. Azibari. Mungkin dalam 10 minit Dr. Bazir akan cerita dulu body cerita, dan mungkin untuk memberi gambaran kepada kita apa yang kita nak tanya dalam perbincangan kita pada malam ni. Sila Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada rakan-rakan di luar sana. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wanji, dan ini kali pertama saya dapat berkunjung ke maktabah beliau. Dan sebenarnya cukup selesa di sini. Walaupun hujan di Kuala Lumpur ni, hujan. Sungai Buloh terutama, dan ini saya rasa menjadikan cuaca ni sejuk sikit, dan tak payah pakai aircon lah ya. Cuma saya akur lah dan sedar bahawa memang di luar sana banyak ramai cyber troopers ni orang nakal ni Jadi kita biarkan dulu lah. Sebab kita ada isu lain kita nak bincangkan. Kalau kita layan cyber troopers ni, kita tak habis kerja kan, dan dia pun tak tahu apa yang ditembak kan tu. Apa pun, berbalik kepada isu yang kita nak bincang pada malam ini. Sebenarnya saya cadang pada Ustaz Wanji tengah hari tadi, bila saya mendapat satu WhatsApp daripada seorang rakan yang memviralkan, menularkan satu bahawa malam ini satu FB live di Bernama TV mengenai shutdown. Dan saya tak pastilah apa sebenarnya yang, ataupun arah mana yang dia nak ambil, ataupun sudut mana yang dia nak ambil dalam isu shutdown ini, dalam soal belanjawan ini. Adakah dia cuba nak membantu, nak menyokong, ataupun nak
menggunakan isu itu sebagai satu ugutan. Saya tak tahulah sebab ini TV ataupun media kerajaan dan di sini yang saya rasa agak tidak begitu selesa oleh kerana tidak sepatutnya dalam zaman sekarang, dalam era ini media kerajaan seharusnya mesti menyokong kerajaan. Betul tak betul? Jadi mengapa tidak mereka mengambil cue daripada BBC sebagai contoh yang dimiliki oleh kerajaan, ya, dibayar oleh pembayar cukai, tetapi tidak semestinya menyokong kerajaan. Bergantung kepada isu, bergantung kepada kedudukan kerajaan. Jadi maknanya BBC itu, British Broadcasting Corporation itu betul-betul memberi ataupun memberi khidmat kepada pembayar cukai, kepada rakyat. Jadi saya kira bernama dan saya tak tahu lah Astro Awani kan. Jadi kalau hanya nak menjadi pencacai kepada kerajaan, khususnya kepada Momo ni, saya ingat susah sikit lah. Jadi rakyat ni akan terus dalam kegelapan, dalam kejahilan, dan saya berasa terpanggil lah untuk memberikan suatu pandangan yang mungkin dianggap pembangkang lah. Dulu pun begitu, masa saya di universiti pun saya dianggap profesor pembangkang, tetapi pada saya dah tidak ada alternatif yang lain. Jadi saya terpaksa ke depan untuk memberikan suatu sisi yang mungkin tidak disedari oleh masyarakat. Jadi berbalik pada isu yang dibincangkan ataupun yang menjadi tema itu soal shutdown. Memanglah saya tidak menafikan itunya akan berlaku, tetapi seperti yang kita semua maklum, ini bukan pilihan kita, ini bukan kehendak kita, ya. Jadi kalau barangkali saya boleh bagi contoh lah, ini macam kita bawa kereta di lebuh raya, ya. Jadi kita memandu, kita menghampiri suatu R&R, kita rasa nak buang air, ya, nak kencing ke bukan. Tapi tak apalah, kita tunggulah kan. Jadi kita lalu, kan? Lalu lepas tu entah macam mana depan tu ada aksiden ataupun ada jalan ditutup ke apa, sudah, kan? Jadi kita masa kita lagi faham sajalah kan. Jadi ini yang berlaku. Jadi kita sudah pun membayangkan, sudah meramalkan bahawa ini akan berlaku, ya. Daripada awal lagi apabila berlaku apa yang dikatakan sebagai Sheraton move itu, kita tahu bahawa apa yang ataupun alasan ataupun bilangan yang dikatakan mencukupi itu kita tak pasti berapa. Sebab itu saya mengulangi bahawa meskipun budi bicara ataupun kuasa melantik itu sesuatu yang bersifat subjektif, ini tidak harus bermakna bahawa angka itu disembunyikan, ya. Jadi kita mengandaikan bahawa angka yang ada ataupun yang dimiliki oleh Pagoh itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin itu lebih 112. Tetapi nampaknya selepas itu timbul beberapa insiden, termasuk perang undang-undang di Parlimen yang memperlihatkan bahawa beliau sama ada hanya mempunyai cukup saja ataupun sebenarnya kurang. Apatah lagi bila melihat bahawa beliau telah pun dikatakan, dan ada satu rakaman audio yang viral yang telah tular mengatakan beliau akan beli ataupun beliau akan memberikan jawatan kepada ahli-ahli Parlimen untuk menyokong beliau, ya. Jadi ini satu perkara yang saya fikir malang bagi negara kita. Dan seperti yang saya katakan sebelum ini, memang tak pernah kita mengalami keadaan seperti ini, ya. Jadi memang kemungkinan ataupun senario bahawa negara akan berhadapan dengan shutdown, tak ada gaji, tak ada duit untuk membayar rutin pentadbiran kerajaan, itu telah pun disebut dan lama. Sebenarnya masa saya belajar dulu pun disebutkan betapa pentingnya belanjawan ini. Sebab itu dalam satu sesi yang lepas saya menyebutkan betapa perlembagaan sendiri memberikan laluan yang special, ya, yang istimewa kepada belanjawan ini, iaitu bahawa sebagai contoh Dewan Negara ataupun Senat tidak dibenarkan ataupun tidak diberi kuasa ataupun tidak boleh menyekat rang undang-undang ini lebih daripada sebulan berbanding dengan undang-undang biasa. Jadi ini satu perkara yang menekankan betapa belanjawan ini satu perkara yang penting, ya.
Jadi sekarang ini saya melihat bahawa apa yang berlaku ataupun kemungkinan shutdown seperti yang dikatakan itu ada satu perkara yang memang ditempah. Ya. Jadi sebab itu bila saya katakan ini satu perkara yang diminta, ini satu benda yang macam seolah-olah tak ada beban batu digalas, ini memang sengaja. Ya. Jadi seharusnya pegawai kerajaan tidak harus memberikan simpati kepada kerajaan Muhyiddin ini kerana saya tak kata dia samsing lah kan. Dia memang degil. Kan? Dalam demokrasi mudah saja. Kalau tidak ada majoriti letak jawatan. Tak ada majoriti letak jawatan. Itu saja. Tak ada majoriti tak boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Simple. Ini bukan samsing, ini bukan tamak kuasa, ini bukan apa. Ini aturan dan prinsip demokrasi yang telah pun kita amalkan sejak merdeka. Ya. Zaman Tunku Abdul Rahman, zaman Tun Abdul Razak, zaman Datuk Hussein On, zaman Dr. Mahathir, zaman Abdullah Badawi, zaman Najib dan sebagainya. Majoriti itu menentukan segala-galanya. Kalau ada, dilantik. Kalau tidak, tak boleh. Ataupun kalau berkurangan, dia mesti letak jawatan. Dan kita telah pun menyaksikan undi tak percaya ini. Sebab itu saya mengucapkan tahniah dan kagum kepada keberanian yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah yang saya dapat hari ini, satu salinan surat beliau kepada Speaker Dewan Rakyat, Datuk Ad Harun, ya, di mana beliau menunjukkan betapa Speaker itu salah kerop, salah tanggap. Jadi ini pelik juga kan. Tengku Razali ini bukan peguam, tapi beliau nampaknya fasih dan mahir dan selok belok perlembagaan berbanding dengan Datuk Azhar Harun kita, ya. Saya rasa bukan dia tak faham, ya. Kalau kita tengok video lama yang dia memperlekeh dan mengkritik Pandika Amin itu pun kita tahu. Tapi sekarang saya fikir Ad Harun ini bukan Ad Harun yang dululah. Dia kawan saya tapi ini kawan soal lain. Tapi saya rasa dalam soal ini Ad Harun ini kita perlu belasah dia sebab dia menyebabkan keselipan. Dan yang terdekat ini saya memang Ad Harun lah. Yang saya ingat yang berhormat Berwas pun ada menghantar satu atau ada menyebutkan sebelum ini betapa dalam dewan sepatutnya urusan kerajaan tidak boleh didahulukan dalam keadaan isu undi tak percaya ataupun isu sokongan kerajaan yang ada itu menjadi persoalan. Artinya persoalan ataupun kuasa speaker untuk mendahulukan urusan kerajaan, soal jawab dan sebagainya di parlimen itu hanya dalam keadaan kerajaan itu tidak dipertikaikan sokongannya. Jadi dalam keadaan sekarang ini, yang memang kali pertama dalam sejarah Malaysia, itu harus diselesaikan. Maksudnya sebelum kita bincang soal question time, sebelum bincang soal nak meluluskan undang-undang yang lain, diselesaikan dulu kerajaan ini sah atau tidak. Kerajaan ini nampaknya diragui kesahannya, legitimasi dikeragui. Sebab itu pada saya, kalau soalan ataupun kalau kemungkinan shutdown dibangkitkan, ini memang ditempah, memang dicari. Itu sebab saya katakan tak ada beban batu digalas. Ini penyakit yang dia cari, penyakit yang Muhyiddin cari, yang memang disokong ataupun dibenarkan oleh Speaker Ad Harun. Ini masalah dia, bukan masalah rakyat, bukan masalah pakai kerajaan. Dan saya fikir kalau kita katakan rakyat dan pegawai kerajaan harus sama-sama mengutuk pentadbiran Muhyiddin pun boleh, sebab dia tidak berani ke depan. Ini penakut ini. Ya, penakut. Jadi saya tak tahu apa yang akan berlaku dalam Facebook yang satu lagi itu. Tapi ini yang kita nak jelaskan. Jadi tidak harus kemungkinan ataupun possibility shutdown ini digunakan untuk mengugut. Dan saya harapkan yang berhormat Haji Mamat Sabu yang sebelum ini mengatakan bahawa kesemua ahli parlimen amanah akan menolak, akan tidak memberikan sokongan kepada belanjawan yang dibentangkan ini, akan terus konsisten dan tegaskan pilihan mereka. Begitu juga dengan rakan-rakan daripada DAP dan Keadilan, dan juga yang daripada UMNO pun, atau seluruh yang lain yang bukan daripada Pakatan Harapan, tetapi sayangkan negara memberikan ataupun harus tegas dan jangan ambil kira soal shutdown. Sebab kalau kita lihat belanjawan ini sekalipun, kita perhatikan bahawa
titah yang Tuan Agong ialah memberi supaya bajet ataupun belanjawan ini memberikan tumpuan kepada usaha menangani COVID-19. Jadi sekarang sudah seolah-olah diselubungi ataupun kita melihat isu jasa ni yang mendominasi dalam wacana ini. Jadi saya fikir ini yang ni tak betul ataupun di mana keikhlasan ataupun jiwa besar Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan beliau dalam kerajaan ini dipertikaikan, ya, dan sebab itu mereka harus dinyahkan daripada kerajaan. Artinya sebelum ini sepatutnya seperti yang saya katakan sebelum ini sudah ada sebenarnya kesempatan, ya, di mana bahawa kedudukan pentadbiran Muhyiddin Yassin ini diperiksa, ya. Yang pertama, apabila Public Cern mengatakan beliau ada nombor bilangan yang cukup, lebih daripada cukup, dibiarkan, dan itu satu kesalahan sebenarnya, satu kesilapan. Mereka bercakap soal option, tak ada option sebenarnya dalam konteks demokrasi berparlimen, dalam Westminster demokrasi. Apabila suatu kerajaan itu telah pun susut sokongannya dan pihak lain ada yang mendapat penambahan sokongan, pihak itu mesti dilantik. Ya, tak boleh ni dilengah-lengahkan. Sebab apa? Dalam demokrasi berparlimen, ya, dalam konteks contohnya di Malaysia sebagai contoh ataupun di UK, ya, His Majesty ataupun Her Majesty must have a government to advise him, ya. Dalam bahasa yang mudah, bahasa biasa, negara perlu ada satu kerajaan yang mentadbir, sebab istana tak boleh tadbir. Yang di Tan Agong tidak boleh mentadbir sebab dia tidak dipilih oleh rakyat. Dalam perlembagaan kita, pentadbiran negara, dasar negara hanya boleh dilakukan oleh kerajaan yang majoriti, yang ada kedudukan majoriti dalam parlimen. Itu peraturan dia. Ya, sebab itu timbul prinsip bahawa yang Tan Agong hendaklah mendengar nasihat kerajaan, sebab dia raja berperlembagaan, dia bukan raja Saudi, dia bukan Sultan Brunei, ya. Ini harus difahami. Jadi itu tak dilakukan. Kemudian di parlimen pun sama. Tun Dr. Mahathir telah pun mengemukakan usul, memohon. Begitu juga dengan Gua Musang, ya. Dan apa yang menarik dalam surat beliau tadi itu, saya baca, Ad Harun, speaker kita, minta dia mohon atau bincang dengan Menteri Undang-Undang. Ni pun kartun juga speaker kita ni. Menteri Undang-Undang adalah sebahagian daripada kerajaan yang ada. Jadi, ini yang saya tak faham ataupun saya pun merasa pelik. Dia belajar dari mana speaker kita ni? Dia peguam kan, jadi pelik juga dah. Yang selama ni beramal undang-undang ni apa dah jadi? Kata pun mungkin dia buat undang-undang lain lah kot. Dia bukan undang-undang perlembagaan kan. Dia kata Tengku Razali kena bincang dengan Taqiyuddin. Ini pun pelik lah. Jadi maknanya kita, dia macam ni lah kan, macam polis nak saman kita kan. Kita dah langgar lampu merah, kata boleh saman tak? Mana boleh macam tu? Salah-salah lah. Jadi sekarang ini adalah bidang ataupun hak parlimen, kuasa parlimen, tanggungjawab parlimen untuk menentukan sama ada kerajaan ini boleh kekal atau tercampak keluar. Kalau dibincang pula dengan Taqiyuddin, takkan Taqiyuddin nak? Bukan. Dia nak jadi menteri. Senang bukan? Takkan Muhyiddin nak. Jadi Ad Harun ni pelik jugalah. Jadi itu yang dia belasah apa ni. Ini istilah saya lah kan, oleh Yang Mohd Mulia Tengku Razali kan. Jadi malu speaker kalau macam ni. Jadi mudah kan. Jadi pada saya, kalau shutdown lah macam mana kan. Sebab ini memang ditempah. Memang seseolah macam satu perkara yang dirancang oleh Muhyiddin sendiri untuk pastikan dia hidup lagi. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan ini masih lagi membenarkan Muhyiddin, kita bacul, rakyat kita bacul, dan kita membenarkan perlembagaan negatif dirobek, dihina dan disekat daripada dilaksanakan. Ya? Dan kita malu rakyat Malaysia, dan saya rasa kita harus sedar bahawa satu dunia tengok kita, apa dah berlaku dengan kita ni. Satu masa saya berasa bangga oleh kerana selepas saya ingat lagi masa 50 tahun Merdeka dahulu, sambutan, saya kata selepas 50 tahun
Perlembagaan masih kekal, tetapi yang kita nampak sekarang ini kekal saja tapi isinya tak dilaksanakan. Jadi saya fikir shutdown lah dan kita tukar kerajaan baru. Ya. Sebab apa? Kalau dia gagal mendapat kelulusan, Muhyiddin dan kerajaannya, kabinet menteri semua letak jawatan, Agong mesti lantik kerajaan yang baru. Ini bukan option. Inilah yang dikenai oleh perlembagaan, dan saya katakan tadi bahawa yang bertarung mesti ada kerajaan untuk menasihatkan baginda. Ya. Dia bukan Sultan Brunei yang boleh suka hati lantik siapa dia, tak boleh. Kalau majoriti itu si A atau si B, orang itu harus dilantik. Tak boleh orang lain. Ini soal option, soal pilihan dia, itu tak kena. Dan ini yang saya fikir harus ditekankan bahawa majoriti itu yang menjadi syarat, bukan soal dia suka atau tidak dengan orang ni. Sebab kadang-kadang ada juga nak jadi Perdana Menteri Malaysia ni kena dapat kelulusan, kena dapat green light daripada orang yang berbaju kuning. Sebab itu saya rasa mengarut kan. Kalau macam itu tak payah demokrasi lah. Tak payah buang masa ada pilihan raya. Habis duit aja, penat aja kan. Baik kita jadi kerajaan ataupun jadi negara macam Brunei atau Saudi Arabia atau negara-negara yang seperti itu. Tak payah buang masa. Senang kita buat kerja lain. Tanam musang king ke apa benda kan. Jadi saya fikir dah jelas dah. Dan pada saya, ya memang shutdown itu mungkin berlaku. Dan saya harapkan supaya MP-MP kita, ahli-ahli parlimen kita tidak takut. Teruskan supaya kita dapat nyahkan orang yang selama hampir 10 bulan ini menjadikan negara kita ke depan, ke belakang pun tidak. Jadi saya harap kita harus berani mengambil sikap, dan saya yakin kalau kita tegas, penyelesaian itu ada, ya, jangan bimbang, dan kita harus sama-sama duduk untuk pastikan bahawa ini berlaku. Ini bukan soal kempen, ini benda yang dah dalam perlembagaan. Nanti orang kata kita kempen nak jatuhkan Muhyiddin. Bukan. Ini bukan soal. Ini soal kita nak mengembalikan negara kita ditadbirkan baik sebagaimana yang ditetapkan oleh perlembagaan dan nilai-nilai demokrasi yang telah pun diamalkan di seluruh dunia Westminster. Saya fikir setakat itu, Ustaz Wan G, mungkin ada rakan-rakan yang nak menyinggung soalan dan sebagainya. Sebelum diorang anak baca soalan ni, Ana pun ada soalan juga. Silakan. Soalan Ana, apa komen doktor yang Menteri Kewangan itu ugut? Yang dia ugut, dia kata nanti pegawai kerajaan tak dapat gaji lah apa. Apa komen doktor? Yalah, kalau dia nak ugut dia punya pasal lah kan. Jadi pada saya lah kan, yang kita ni takut kenapa? Sebab dia membuat kenyataan yang berbaur ataupun yang bersifat ugutan. Yang kita takut pasal apa? Ini bukan hak dia. Ini bukan kuasa dia. Ini kuasa ahli-ahli parlimen untuk memberikan kelulusan atau tidak. Jadi mengapa mesti takut dengan Menteri Kewangan? Mengapa mesti takut dengan Perdana Menteri? Jadi sama juga pegawai kerajaan, ya. Pegawai kerajaan tidak harus berasa gabrah, dan yalah, sebetulnya mereka tidak ada apa-apa lah, sebab ahli parlimen pegawai kerajaan tak boleh mengundi. Kan? Cuma mungkin ataupun yang pastinya mereka ataupun kerajaan atau media ini nak mendapatkan simpati daripada kaki tangan awam terutamanya dan rakyat juga. Tapi seperti yang saya katakan tadi, malam ini kita nampak pencerahan bahawa ugutan itu tak sepatutnya timbul, dan kita sebagai rakyat yang bertamadun tak harus takut. Ini hak kita, bukan hak dia. Jadi saya fikir kita harus jelas soal itu. Nampak dia something lah dia ni. Tapi kalau kita tak peduli kan dia bertakut. Betul juga. Kan? Tapi kalau kita takut ataupun kita ikut cakap dia, itu salah kita lah. Okey, ada soalan. Banyak ni doktor, Ana tak tahu ni kalau tengok nak layan semua ni pukul berapa kita nak habis ni. Ada ni Iswardi Morni. Soalan. Menurut perlembagaan dia ada banyak soalan, cuba Ana baca satu-satulah. Apakah wujud undi percaya dalam perlembagaan? Doktor. Apakah wujud undi percaya? Usul percaya atau usul tak percaya ni sama saja, maknanya untuk menguji sama ada kerajaan yang ada itu mempunyai sokongan yang diperlukan atau tidak, itu saja. Jadi namanya itu tak penting, ataupun sama namanya usul percaya atau usul tak percaya sama saja. Maknanya akhirnya proses itu menentukan ataupun akan menentukan bahawa kerajaan yang ada itu boleh kekal atau tidak, itu saja. Okay.
Soalan yang kedua, Doktor. Apakah speaker mempunyai kuasa menyekat usul undi tidak percaya? Ha. Memanglah daripada segi peraturan mesyuarat, speaker itu yang mempunyai kata putus. Dia boleh halau orang keluar. Dia boleh buat ruling atau fatwa yang tak boleh dipertikai oleh mahkamah pun. Tetapi kita harus ingat bahawa kuasa yang sedemikian besar dan mutlak itu dibenarkan untuk memastikan prosiding atau mesyuarat dalam Dewan itu teratur dan tidak kacau. Itu tujuan dia. Jadi kalau tiba-tiba speaker kata satu campur satu jawabnya tiga, memang betul lah, tapi sebab dia ada kuasa. Tapi orang kata, apa speaker bodoh ni kan? Itu je. Jadi maknanya dia harus tahulah, bukan? Maknanya sebab itu kita katakan tadi, walaupun dia ada kuasa untuk mentafsirkan, untuk membaca, untuk memberikan hukuman ataupun keputusan kepada peruntukan perintah tetap itu, tetapi jangan sampai ke peringkat perintah tetap ini mengatasi undang-undang negara yang paling tinggi, ini perlembagaan. Ini masalah dia. Oh, jadi dia sanggup nak jadi gila kot sebab tangkuasa gitu. Okey. Soalan ketiga, sekiranya undi tidak percaya diusulkan bukan oleh kerajaan atau menteri, bukan. Apakah speaker mempunyai kuasa untuk tidak mendahulukan usul tersebut? Itu tak timbul kerana siapa saja ahli parlimen boleh bawa usul itu. Dan dalam isu sekarang ini, bajet atau belanjawan itu adalah secara pada hakikatnya adalah usul kepercayaan kepada kerajaan. Jadi walaupun namanya ataupun usul itu tidak dinamakan ataupun perkara undi itu tidak dinamakan sebagai usul percaya atau tidak percaya kepada pentadbiran Muhyiddin Yassin, hasilnya sama saja. Ini sama ada kerajaan ini akan kekal atau tidak. Sama saja. Kalau dia tak dapat melepaskan belanjawan dia, maknanya dia gagal mendapat kepercayaan Dewan Rakyat, ataupun dia tidak mempunyai sokongan yang diperlukan oleh Dewan Rakyat, dan dia mesti letak jawatan, bukan harus lagi dah. Mesti. Okay, wajib dah ni, bukan sunat-sunat lagi. Okey, soalan lagi. Boleh Prof ulas mengenai minority government dan kerajaan campuran mengikut konvensyen dan perlembagaan? Minority government ni selalunya wujud atau timbul selepas pilihan raya. Ya, umpamanya kalau dalam keadaan 100 lah contoh kan. Dia ada 30 dan 40. Bukan? Jadi 40 ini yang terbesar. Katalah parti A ataupun gabungan parti A ada 40, gabungan parti B ada 30, gabungan parti C pun 30. Dan masing-masing ni tak nak berkawan. Kan? Jadi kita perlukan kerajaan. Maka di situ boleh dilantik yang 40 tadi sebagai kerajaan, ya, untuk mentadbirkan negara. Tetapi masalahnya 40 ini minoriti, dia bukan majoriti, walaupun dia adalah kumpulan yang terbesar daripada 40, 30 tadi. Sebab masalahnya nanti kalau dia nak meluluskan belanjawan ke, nak meluluskan undang ke, dia tak boleh dapat, sebab majoriti maksudnya 51. Jadi dia sentiasa ataupun terpaksa berunding, bertolak ansur dan sebagainya, dan ini lambat, dan ini bukan satu benda yang baik dalam pentadbiran demokrasi, kan. Cuma sekarang ini isu minority government tak timbul sebab ada dua saja, Paul Dickson dengan Pak Goh. Kalau kita mengatakan bahawa Paul Dickson ada 130, maknanya selebihnya itu Pak Goh, kita mengandaikan, maknanya tak cukup. Maknanya Paul Dickson mesti dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi tak timbul, saya fikir, dalam keadaan sekarang ini minority government, sebab yang lain tu jelas menyokong Paul Dickson. Kecuali yang selain daripada menyokong Pak Goh ini mengatakan bahawa kami tak sokong Paul Dickson. Itulah cerita. Makanya mungkin kita boleh katakan tadi Pak Goh boleh dilantik sebagai Perdana Menteri Kerajaan Minoriti. Tapi sekarang ini tak timbul. Tak timbul itu sekarang. Ya. Macam mana kerajaan kita jadi macam ni? Bolehkah Dewan Rakyat manipulasikan undian?
Tak boleh benda ni dilakukan. Ini sebenarnya kecantikan, keindahan demokrasi. Sebab perdebatan, pengundian dijalankan secara telus dan terbuka. Dan sekarang ni kita ada live, bukan di dalam televisyen. Jadi tak timbul soal dimanipulasikan. Tak boleh manipulasi. Saya tak nampak cara bagaimana proses itu boleh dimanipulasikan. Dia bukan macam kita buang undi dan kita masuk dalam peti undi, itu mungkin boleh, tapi dalam parlimen undi ataupun sokongan daripada ahli-ahli parlimen ni kita nampak tak boleh dimanipulasi, tak boleh. Dia ada komen-komen lucu sini lah. Macam kerajaan baru tentu nak speaker baru, speaker tentu nak kerja lama. Ni komen yang lucu lah. Soalan saya senang, apa fungsi TPM? TPM tak ada fungsi sebab dalam perlembagaan pun tak ada TPM sebenarnya. Jawatan ataupun portfolio TPM itu tidak ada. Ini satu amalan sahaja sebenarnya sejak merdeka kan. Ataupun mungkin satu perkara yang menunjukkan bahawa dalam parti yang memerintah itu ada semacam hierarki ataupun mungkin juga perebutan kuasa. Jadi jawatan TPM diberikan pada seorang yang mungkin tidak cukup kuat untuk jadi PM, tetapi ada pengaruh yang kuat di kalangan parti dan orang ini terpaksa dilantik ataupun diletakkan dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain-lain. Dan dalam teori kabinet sebenarnya, Perdana Menteri pun sama kedudukan dengan anggota kabinet yang lain, cuma dia disebut sebagai the first among equals. First among equals maknanya menteri kabinet ini semua sama, Perdana Menteri dan jemaah menteri sama, tetapi he is the first among equals. Dia yang pertama, yang di depan sekali. Begitu. Jadi maksudnya kalau Perdana Menteri pun begitu keadaannya, maksudnya TPM ni lagi tidak signifikan lah sepatutnya. Dan kalau kita tengok di negeri pun begitu juga. Walaupun di setengah negeri sebagai contoh, macam di Selangor, dia ada peruntukan yang menyebut soal timbalan menteri besar. Tapi dia hanyalah salah seorang daripada exco yang ada. Dia bukan satu kemestian. Macam di Pulau Pinang sampai ada 2 kan. Ada 2 timbalan ketua menteri pun sama juga. Itu tak disebut dalam perlembagaan negeri Pulau Pinang pun, tetapi sejak Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan memerintah negeri itu, mereka wujudkan timbalan ketua menteri di Pulau Pinang. Ya, ni anda baca juga lah komen-komen ni. Komen-komen ni ada yang lucu ke, ada yang ketawa seorang-seorang pun ada. Ada seorang kata, atuk tak bagi abah tak jawatan tadi. Ada seorang Nazri Johari, komen dia panjang sikit. Adakah Yidin ataupun abah kau tak nak letak jawatan kerana beliau dilindungi atau disokong oleh Tun M dan orang atasan di Malaysia? Kononnya dia punya andaian. Saya curiga pada rakaman audio Muhyiddin yang menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak disukai oleh sultan-sultan. Jelas pernyataan Yidin abah kau itu menjatuh dan menghina institusi raja perlembagaan di Malaysia dan raja berkecuali dalam hal politik. Doktor ada komen? Boleh? Tarik tak? Saya rasa kita boleh komen beginilah. Dalam perlembagaan kita, raja baik, Perdana Menteri, menteri, pegawai kerajaan, rakyat biasa ada tempat, ada kedudukan, ada peranan masing-masing. Jadi kalau Perdana Menteri itu mesti disukai oleh raja-raja, ya mungkin sebagai satu faktor politik mungkin boleh, bukan? Oleh kerana dia akan menentukan persaingan di kalangan orang-orang nak jadi Perdana Menteri lah, sebagai contoh kan. Tetapi daripada segi prinsip demokrasi tak boleh lah, dan itu saya fikir satu perkara yang mengaibkan kita, sebab kita bukannya negara maksudnya monarki mutlak lah. Ya? Jadi tak sepatutnya kriteria itu diguna pakai untuk memilih Perdana Menteri kan. Walaupun saya tidak menafikan, sebagai contohnya kalau si A itu mungkin tak digemari oleh raja-raja sebagai contoh lah kan. Dan ini akan menyebabkan sebagai contoh dia tidak disokong oleh ahli-ahli parlimen. Itu boleh berlaku. Maknanya di situ yang kritikal itu bukan soal kegemaran ataupun penerimaan raja-raja, tetapi ialah soal sokongan ahli-ahli parlimen.
Bukan? Walaupun kita tahu bahawa sokongan ahli parlimen itu datang ataupun bergantung ataupun ditentukan ataupun dipengaruhi oleh kesukaan atau sebaliknya oleh raja-raja tadi. Kan? Jadi dia boleh berlaku, tetapi bukan dengan secara yang direct lah, yang kata yang seolah-olah jadi syarat, tak boleh. Sama juga kita harus ingat bahawa dalam negara Malaysia ini perlembagaan tidak mensyaratkan bahawa Perdana Menteri mesti orang Melayu dan orang Islam. Tak ada dalam perlembagaan mana-mana pun. Tetapi kita akur bahawa oleh kerana majoriti rakyat Malaysia adalah orang Melayu, orang Islam, Bumiputera dan sebagainya. Jadi walaupun itu tidak disebut oleh perlembagaan, mau tidak mau perkara itu menentukan sama ada seseorang itu boleh jadi Perdana Menteri atau tidak. Kecuali satu masa nanti mungkin orang Melayu, orang Islam sudah terbuka dan pada mereka tak apa, orang bukan Islam pun asalkan dia ikut undang-undang, kan? Sebagai contoh. Jadi dia begitu. Jadi saya tidak menafikan bahawa ada atau tidak perkara dalam undang-undang tak semestinya menentukan, sebab kita harus ingat bahawa undang-undang itu beroperasi ataupun wujud dalam suatu kerangka, dalam suatu environment yang tertentu yang dinamakan politik, dinamakan budaya, budaya politik dan sebagainya. Jadi maknanya dia boleh menentukan, tapi mungkin dengan cara yang tidak secara langsung lah. Banyak benda anda belajar ni. Jadi kalau dulu awal-awal dulu SPM elok ni masuk UIA mengaji dengan doktor dah itu. Ni ada soalan. Muhdalis, nama dia Muhdalis Ali. Jika Muhyiddin kalah dalam undi bajet tapi masih tak nak letak jawatan, cuma soalan dia, boleh ke Agong campur tangan? Kalau Wana nak tanya soalan pula, jadi apa lepas tu? Dah tak ada dah, tapi tak nak kekal juga ni. Macam mana? Jadi dia bangkit sini, boleh tak Agong campur tangan? Tapi kalau Ana lah, kalau perkara ni tak pernah berlaku lah. Sebab yang pertamanya mana pernah politik peringkat federal ni jadi begini, kan? Maknanya waktu itu UMNO dan Barisan Nasional tu begitu kukuh. Bukan setakat majoriti kecil, majoriti 2/3, kan? Cuma sekarang ini soalannya ialah bagaimana kalau belanjawan ini telah pun ditolak dan Muhyiddin masih lagi enggan meletak jawatan. Dan sebelum ni saya nak sebutkan, bayang-bayang dia dah tak layak pun dah ada dah, tapi dia masih lagi degil dan tunggu dan cari jalan. Dan saya rasa ada orang, ada pihak-pihak yang memang memberikan dia jalan dan maka dia pun beranilah, kan. Kalau yang di sekeliling itu tak mahu ataupun dah kata keluarlah, macam yang berlaku di Selangor dan di Perak waktu pilihan raya 2008 dulu, kan. Jadi lama-lama dia akan keluar lah. Dia menangis sampai ke pagi bila dah kalah pilihan raya, kan. Dia keluar juga. Tetapi apabila dikeliling itu, terutama pula orang yang dikatakan berpengaruh, kan, dan mungkin ada puaka dan sebagainya dan daulat ke apa benda, kan, sokong dia lagi, kata tak apa, tunggu. Dia beranilah, kan. Jadi tetapi itu adalah satu perkara yang ataupun signal yang buruk lah. Dan saya dah sebutkan betapa kita tertinggal dengan negara-negara di jiran sebenarnya. Jadi kalau negara ASEAN, dalam konteks ASEAN telah pun ke depan dalam soal demokrasi, kalau Malaysia semakin ke belakang, yang telah pun ke belakang dalam soal rasuah dan sebagainya, saya fikir malang bagi kita lah. Dan saya rasa kalau itu berlaku, maka bersedialah kita untuk jadi seperti Zimbabwe lah, kan. Tapi saya harap kalau sudah kalah, letak jawatan lah, itu saja. Kalah, dia tak ada nak berkata bentang lagi, tak boleh. Kan? Dah kalah, habis. Jadi kalah, habis, dan yang berlaku mesti panggil sesiapa yang dan saya fikir ahli-ahli parlimen pun cerdik lah. Maksudnya kalau dah kalah, maknanya kalau Muhyiddin kalau belanjawan dah ditolak, mereka buat ketetapan bahawa kita tidak akan sianu-sianu untuk jadi Perdana Menteri. Jadi maksudnya taklah menjadi suatu suspend pula kepada Tuan Agong, kan. Jadi tak pening Tuan Agong lah. Maksudnya itu yang saya katakan baru-baru ini, bahawa ahli-ahli parlimen harus berani lah. Saya rasa masalah kita juga ialah kita harus juga memberikan, orang kata perlu juga meminta ahli parlimen supaya ke depan. Sebab apa yang saya dipahamkan ialah bahawa Datuk Seri Anwar itu tidak begitu jelas berapa itu, kerana beliau nak melindungi ahli parlimen yang bersama beliau. Itu saya dah katakan, saya dah sebut bahawa ahli parlimen dengan sendiri, dengan sukarela ke depan lah.
Jadi di sini pun sama juga. Kalau dah belanjawan itu ditolak, maka sekurang-kurangnya 112 orang bulatkan tekad dan bentuk satu kerajaan. Cadangkan satu Perdana Menteri dan saya rasa kalau di situ saya ingat yang Tan Agong pun dah tak ada lagi masalah lah. Sekarang ni saya rasa itu tidak ada. Dan saya rasa ini masalahnya. Sebab saya tahulah semua orang ahli parlimen YB kita nak memang semua nak jadi Perdana Menteri kan. Tak usah kata Perdana Menteri. Menteri pun ada yang gila kan. Yang pernah jadi menteri pun ada yang saya difahamkan bimbang kan. Bimbang. Kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ni, aku boleh jadi menteri tidak? Ada. Memang dah ada cakap macam itu kan. Tapi kita harus akur lah bahawa jawatan ni sebenarnya sementara kan. Saya pun sebab saya katakan di Perak dulu kan, saya tidak akan menangis kalau saya hilang jawatan Exco. Tapi ada kawan saya yang menangis, yang tunggu depan pagar dan sebagainya kan. Dan ini Apa benda? tidak matang. Lain kali cubalah. Itu je. Janganlah mengatakan seolah hari ini macam dah kiamat dah, tak ada jadi menteri kan. Lah raya kan tak boleh ya. Cuba lagi lah. Ni ada soalan ni Zainal Aziz. Cuma Ana pula ada tertimbul pula satu soalan bila tanya soalan macam ni. Dia kata apakah PM sekarang perlu letak jawatan sekiranya belanjawan ditolak? Dia kata perlu letak jawatan. Ana pula bangkit satu soalan. Apabila belanjawan ditolak, apakah dia dah jatuh dah ke ataupun kena tunggu juga dia kena letak jawatan? Dan dia punya prinsip begini, kalau sudah ditolak, maknanya dia tidak mempunyai hatta keperluan minimum untuk duduk di situ dah. Itu isu dia, bukan soal Maruah tak ada dah. tak ada dah. Maknanya kalau dah maknanya satu rang undang-undang perbekalan atau rang biasa pun yang bukan undang-undang bukan belanjawan. Kalau sudah ditolak, maknanya kerajaan dia sudah ditolak. Itu isu dia. Bukan. Maknanya dia tak boleh duduk situ lagi dah. Kalau dia duduk ni tak ada maruah lah. Tak ada maruah lah. Itu saya katakan tadi. Maksudnya, oleh kerana sebelum ini sepatutnya kita lakukan benda ini, mana SOP ni, oleh kerana kita gagal lakukan, dan kalau ataupun kita boleh katakan kita cuai, kita lewa, jadi maknanya ini yang berlaku. Sepatutnya sudah selesai lama dah benda ni. Sewaktu timbul dakwaan mengatakan, Podiksen mengatakan begitu, ataupun peringkat awal sidang parlimen, maknanya ada usul ni tak percaya. Kalau diterima waktu kita dah selesai lah. Kan? Jadi sekarang ni saya fikir apa yang berlaku ialah kalau contohnya kita mengandaikan ditolak. Makanya kerajaan baru, dan kerajaan baru ni akan mengemukakan belanjawan dalam masa yang singkat sebelum hujung tahun kena bentangkan. Dan saya fikir ini boleh dibuat. Ini boleh dibuat, bukan masalah. Ada bekas menteri dalam kumpulan itu. Doktor dia kerap sebut bekas menteri ni Ana terasa. Muhammad Isham Syam, saya nak tanya surat sokongan Anwar yang dipersembahkan beberapa tokoh ketua parti yang menyokong Anwar dipanggil menghadap yang di-Pertuan Agong. Apa cerita? Adakah dipanggil menghadap ni tiada unsur apa-apa, sekadar mahu penjelasan selaku rakyat pembayar cukai? Dia kata yang hantar tu, Anwar Ibrahim hantar tu pada Agong, macam mana status tu? Tak, kebiasaan yang kita dah tengok selama ini lah. Pengakuan ketua parti memadai. Sebab itu kalau kita tengok peringkat negeri kan, contohnya bila lepas pilihan raya itu di Selangor ada nak tukar menteri besar, apa yang diperlukan ataupun apa yang berlaku ialah bahawa cadangan daripada ketua parti yang berkenaan. Jadi dia letak Sianu atau Sipolan bin Sipolan sebagai menteri besar, diterima. Tak timbul soal ini betul ke? Jadi berbalik kepada soalan tadi, saya fikir di sini masalah dia. Kenapa tiba-tiba ada metodologi baru? Kenapa tiba-tiba ada syarat baru? Kenapa tiba-tiba ada cara baru? Ini saya fikir satu kesalahan ini, dan saya fikir dilema yang kita hadapi sekarang harus ditanggung oleh orang inilah. Sebab dia buat satu benda yang tak pernah berlaku sebelum ini. Bukan? Maknanya sebelum ini kita tengok pengakuan ataupun cadangan ataupun sekadar surat pada ketua parti memadai. Ada sekali saja yang saya ingat 2008 di Perlis kan, apabila istana tidak menerima surat daripada Perdana Menteri sebagai Presiden UMNO untuk calon Menteri Besar Perlis waktu itu. Dan Raja Perlis
berjumpa seorang-seorang adun-adun. Tetapi diperlihat hanya 15 orang saja. Tak ramai. Dan proses itu diselesaikan dalam tempoh, saya ingat tak sampai sehari pun. Jadi di sini ni lain. Kita ada 222. Bukan senang kan? Dan perlu apa? Lepas itu, dari segi undang-undang, keputusan itu tak boleh dipersoalkan. Jadi saya sendiri pun berasa pening dan muskil. Mengapa harus dibuat ataupun keputusan dibuat dengan cara yang lain, sebab dia akan menyusahkan. Ini saya fikir yang jadi punca kepada masalah ataupun keadaan tidak menentu yang kita hadapi sekarang. Okey. Banyaklah soalan, doktor nak layan semua, mati kita ni. Okey, soalan dia, Kabinet Bayangan dalam konteks check and balance Parlimen Malaysia. Soalan, Ana tak faham maksud. Doktor faham soalan ni? Okey. Apa maksud dia? Kabinet bayangan ni yang seperti yang diamalkan di United Kingdom sebagai contoh. Macam sekarang ni, Keir Starmer sebagai Labour leader kan, dia ada dia punya shadow cabinet dia. Tetapi shadow cabinet itu dilantik dengan pemilihan tertentu dalam parti berkenaan. Jadi dia akan menjadi orang yang akan menjadi seolah-olah lawan kepada menteri yang ada lah. Kalau umpamanya menteri dalam negeri atau Secretary of State for Home Affairs di Parlimen itu bangun memberikan jawapan mengenai soal-soal public order dan sebagainya, maka Shadow Home Secretary akan bangkit dan soalkan menteri berkenaan. Cara begitulah. Jadi itu satu benda yang mungkin boleh dikatakan baiklah, supaya proses check and balance itu jalan dengan baik. Tetapi di Malaysia ni saya fikir mungkin kita belum sampai tahap itu, oleh kerana masalahnya pun di kalangan ahli Parlimen Pembangkang ni barangkali pun tak sekata, ataupun kita tak tahu macam mana nak pilih atau macam mana kita nak melantik orang yang sebagai contohnya memegang portfolio itu. Jadi ini satu perkara yang tetapi bukan satu kemestian lah, cuma lebih baik kalau ada, sebab saya rasa itu akan menyebabkan kerajaan yang ada itu dapat dipantau dengan lebih sistematik dan lebih baik lah. Baik kan? Maksudnya lagi baik lah kan? Nampak. Kabinet bayangan, shadow cabinet. Adakah Malaysia akan melihat transisi pentadbiran minggu ini jika memang bajet ditolak? Kalau berlaku sungguh ditolak, kerajaan baru ke kita? Saya berpendapat bahawa ini bergantung kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Ini bergantung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang. Kalau beliau dapat menyatukan, kalau beliau dapat meyakinkan dan menyusun barisan ahli parlimen yang beliau kata beliau dakwa bersama beliau, saya fikir boleh berlaku. Dan sudah pasti tidak kurang pentingnya ialah soal keberanian dan ketegasan di kalangan ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Dan di sini saya fikir mereka harus mengutamakan kepentingan negara, bukan soal sama ada aku boleh jadi menteri atau tidak kalau Anwar Ibrahim jadi PM. Kan, ini kalau ada yang berfikir macam itu, saya ingat ini murah sangatlah. Kalau ada dah cakap tu, maknanya pada saya orang seperti ini memang tak ada harga lah. Kan, jadi saya fikir ini yang saya fikir menentukan. Dan saya rasa ahli-ahli Parlimen Pembangkang harus beranilah, sebab kalau tidak, sebagai contoh kalau besok tiba-tiba sokong pula dan belanjawan dilepaskan, okey tak apa, kita terima, tetapi kredibiliti ataupun maruah Barisan Pembangkang yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar jatuhlah. Kan? Jadi sebab itu malam ini sesi kita bukan kita nak membelasah Muhyiddin dan nak mengangkat Anwar, kita nak membuat pencerahan kan. Sebab itu saya kata begitu. Artinya ahli-ahli Parlimen Pembangkang pun saya fikir harus juga tahu tugas dan peranan mereka, sebab akhirnya bergantung kepada sama ada apa yang mereka katakan betul atau tidak. Lepas ini kalau kita tengok belanjawan dilepas, maknanya hanya macam guruh di langit tapi tak jadi hujan. Malulah kan. Maknanya kalau begitu keadaan dia, saya bimbang datang ataupun pilihan raya tak tahulah macam mana kan. Mungkin Muhyiddin akan kuasa kan. Jadi dalam politik ni itulah. Artinya kalau apa yang dijanjikan, apa yang diwar-warkan itu tidak berlaku ataupun tidak wujud, rakyat akan menghukum. Jadi saya fikir dua-dua pihak harus
harus akur dan harus berhati-hati dengan perkara inilah. Okey. Anda tengok soalan banyak, cuma rasa banyak dah menjawab. Cuma anda akan baca soalan-soalan yang tak macam ada benda barulah. Ya. Contoh dia kata, kalau berlaku shutdown, berapa lama tempoh masa untuk kerajaan baru dibentuk? Berapa lama lagi orang politik nak berebut jawatan? Rakyat nak jadi apa? Soalan. Tapi anda rasa yang atas tu point dia. Berapa lama tempoh masa Ini untuk soalan kerajaan menarik dan penting saya fikir. Soalan yang menarik dan penting. Terima kasih kepada yang bertanya ni. Mat Jilid nama dia. Kalau shutdown, dia tak lama lah. Kalau shutdown, kalau shutdown maknanya Muhyiddin akan tumbang. Muhyiddin mesti letak jawatan. Maknanya akan ada kerajaan baru. Sebab itu saya katakan tadi, lebih baik lebih baik dikalahkan sebab shutdown tu tak wujud sebenarnya. Sebab dia sekejap saja. Bila kalah belanjawan ini ataupun ditolak belanjawan, maknanya Muhyiddin mesti letak jawatan dan kerajaan baru dilantik. Dan suatu belanjawan yang baru akan dikemukakan. Saya fikir kalau seminggu pun lama dah. Katalah seminggu kan. Jadi ataupun 10 hari, tapi tak sampai sebulan. Ataupun tak sampai 2 minggu. Sebab itu saya fikir lebih baik ditolak. Jadi shutdown tak timbul sebab kita masih ada sampai Disember. Dia punya kira-kira tahun-tahun kewangan itu. Ya. Jadi apa pun dia tak lama. Kecuali pelantikan tu didelay macam hari tu kan. Sengaja walaupun dah kalah tapi Muhyiddin masih lagi diberi peluang oleh pihak ini untuk terus gitu kan, ataupun dia buat macam-macam lagi. Jadi tak tahulah. Jadi sebab di Malaysia ni pun pelik kan. Apa saya kata pelik? Sebab kalau di tempat lain seorang menteri sebagai contoh dia punya kereta api berlanggar, menteri pengangkutan letak jawatan, tapi di Malaysia pun tak tahu je. Ini masalah di Malaysia sebenarnya. Jadi kita sebenarnya masalah ini telah pun lama berlaku tetapi dalam insiden dan konteks yang lain. Ini masalah. Jadi saya harap rakyat selepas ini akan lebih peka, lebih prihatin dan lebih tegas dalam soal ini. Jadi supaya orang politik ni hati-hati. Dan politik is too big a thing to be left to the politician. Ya, sangat penting. Jadi rakyat jangan biarkan politik ini dimonopoli ataupun ditangani oleh orang politik. Kita kena ambil tahu. Jadi tak timbul soal shutdown dan apa ni jadi huru-hara, tak ada. Mana kalah, ditolak, model tak jawatan, PM baru dilantik, bajet baru dibentangkan. Jalan. Mana kalau saya menduga kalau Perdana Menteri baru dilantik, sudah mestilah Perdana Menteri ini ada majoriti yang cukup. Jadi maknanya dia akan bentang belanjawan dan tak timbul soal akan ditolak pula. Bukan? Dan pasti kerajaan baru ini akan bekerja keras mengemukakan bajet yang lebih baik dan diterima, dan itu saya kata sebab itu pada saya daripada satu sudut apa yang berlaku sekarang ni bagus sebab kita nak buang ni Perdana Menteri yang flip-flop yang bersembunyi di sebalik tabir, di sebalik apa benda takhta dan sebagainya ni. Sebab kita tak mahu ni perkara ni berlanjutan, cukuplah. Dan kita tak mahu jadi macam Donald Trump. Dah kalah pun tak nak mengaku kan. Ni masalah. Fenomena Trump ni ada di Malaysia rupanya. Apa dia Trump tu Anda terus baca dua Yang pertama, dalam keadaan sekarang yang politik keadaan macam ni dan tolak tak tolak ni, apa ahli politik kena lakukan dalam keadaan sekarang? Satu. Yang kedua, dia kata andai Anwar Ibrahim diangkat sebagai PM yang ke-9 terdekat, apa 3 perkara yang perlu segera dilakukan untuk mengukuhkan pentadbiran negara? Ni soalan. Ini Ustaz Izzafri ni. Ahli politik, ya maknanya dia perlu ada suatu kefahaman yang tepat, yang jitu, dan ini perlu dihebahkan kepada rakyat. Satu. Yang kedua, dia, ahli politik yang merupakan YB, ahli parlimen, kena tegas. Itu saya ulangi banyak kali. Artinya mereka yang menyokong atau ada dalam senarai yang dimiliki oleh Port Dickson harus ke depan, dan saya rasa tidak adil untuk menyerahkan ataupun menganggap ini satu tugasan ataupun tanggungjawab Port Dickson, kan? Sebab kita tahu masalah dia. Jadi maknanya kena buat sama-sama lah. Kemudian saya rasa kalau sudah kalau ada kerajaan yang baru, saya fikir itu akan lebih mudah dan lebih baik. Sebab macam juga pasukan bola yang asyik kalah saja kan. Selalu juga manager baru dengan idea baru, dengan keberanian baru, dengan taktik baru, dengan pendekatan bermain yang baru, dan selalunya akan lebih kerap, lebih banyak menang lah. Sebab itu saya melihat
apa yang berlaku ini bukan satu benda yang malang. Berarti saya merasa pelik mengapa soal shutdown yang dibesar-besarkan dan dianggap sebagai satu malapetaka. Saya fikir ini satu benda yang baik sebab inilah masanya untuk kita mendapat ataupun mungkin satu insiden yang membolehkan kita mendapat kerajaan yang lebih baik. Kan? Artinya kalau bajet ini ataupun belanjawan ditolak, maknanya jelas bahawa kerajaan yang ada sekarang tidak disokong, kerajaan yang tak berhak duduk di situ, dan yang menolak itu saya pasti lebih kuat dan mereka seharusnya lebih berhak dan lebih legitimate untuk jadi kerajaan. Jadi sebagai itu sisi, itu sudut yang harus kita pandang, bukan melihat sebagai satu benda yang menakutkan dan sebagainya. Ini saya katakan tadi, saya tidak faham. Saya tidak tahu apa sebenarnya tujuan untuk mengadakan Facebook untuk seolah-olah macam nak menakut-nakutkan rakyat itu. Bahkan mungkin inilah permulaan bagi gambaran kematangan rakyat Malaysia dalam berpolitik. Mungkin juga. Ya, sebab saya melihat bahawa dengan adanya teknologi canggih ataupun era komunikasi yang canggih dengan gadget yang ada sekarang ni, rakyat sudah sepatutnya berkemampuan ataupun mereka mampu, tapi soalnya mereka nak kontrol, nak kawal atau tidak. Ini soalan saya fikir cepu mas ataupun soalan besar yang kita harus kemukakan. Rakyat sanggup bersedia ke tidak untuk ke depan? Sebab sebagai contohnya darurat ditolak ataupun tak dilaksanakan ialah kerana rakyat menolak. Ya. Jadi kalau dalam soal ini soal shutdown ini rakyat mengambil satu pendirian yang tegas, saya fikir mereka akan mendapat laba yang saya fikir bukan kecil. Ya. Okay, jadi patutnya Prof Syam Rahayu tu patut dia kena bangkitkan macam mana pembentukan kerajaan baru tu lebih baik, bukan bincang shutdown. Patut lagu tu lah kau kan. Saya nak kata macam itulah. Sebab kita ni sebagai penganalisis sebagai akademik, kita harus bercakap mengenai peraturan. Macam kita nak, contoh kita jadi pandit bola sepak dalam menganalisis perlawanan kan. Kita tak menyokong pasukan A atau pasukan B. Kita melihat kualiti permainan. Kita melihat soal kualiti pengadilan oleh referee itu. Kita melihat soal individu pemain-pemain yang baik. Jadi kita tidak emosi lah. Jadi saya tidak mengharapkan supaya orang ni ramai-ramai. Saya pun tak saya sebutkan balik. Saya bukan nak belasah Muhyiddin dan sokong Anwar, bukan. Itu bukan isunya. Kita nak memahami sistem kita dan apa yang sepatutnya berlaku mengikut peraturan yang ada. Jadi kalau kita mendapat pemain ataupun kerajaan baru pun, biarlah melalui cara yang baik, cara yang betul, cara yang bermaruah dan cara yang diterima oleh undang-undang, bukan cara yang menipu, mengelak dan sebagainya. Bahawa ada maruah lah, Doktor. Mengapa sehingga sekarang pihak istana tidak melakukan perkara sama seperti yang dilakukan kepada Muhyiddin selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menemui yang di-Pertuan Agong, panggil MP atau ketua parti? Tidakkah ini double standard dan ada usaha menafikan semangat demokrasi berparlimen? Soalan daripada Suzali, ni kawan daripada Sarawak. Ya, soal itu soal yang saya fikir bukan saya yang akan jawab lah kan. Cuma saya rasa walaupun benda ni tidak disebut oleh perlembagaan secara jelas lah kan, apabila Yang Pertuan Agong merujuk kepada raja-raja dalam majlis raja-raja, artinya di situ ada suatu perkara di mana bahawa walaupun kuasa itu kuasa Yang Pertuan Agong, tetapi raja-raja mempunyai hak untuk juga memberikan pandangan mereka. Ya. Jadi saya rasa di sini menunjukkan juga bahawa walaupun segala otoriti, kuasa dan sebagainya itu diletakkan di tangan Yang Pertuan Agong, raja-raja boleh sebenarnya memberikan pandangan dan menentukan sama ada nak ke sana atau nak ke sini. Sebab kita harus ingat bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah dilantik oleh raja-raja. Yang di-Pertuan Agong juga boleh dipecat oleh raja-raja. Jadi kalau Yang di-Pertuan Agong ini membuat satu perkara yang dianggap memalukan raja-raja, yang dianggap mencemarkan keneutralan institusi beraja, saya fikir kedudukan itu bahaya, ya. Dan ini disebut oleh perlembagaan.
mungkin ramai yang tak sedar ataupun tak perasan bahawa yang di Pertuan Agong boleh dipecat. Dia boleh letak jawatan, boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja kalau dalam keadaan sedang saja kalau 5 daripada 9 raja itu nakkan mahukan atau memutuskan pada yang Tuan Agong itu perlu dipecat ataupun tak layak untuk memegang jawatan, dia boleh dipecat. Jadi artinya bukan bermakna yang Tuan Agong tu boleh sesuka hati ataupun boleh buat keputusan tanpa mengambil kira pandangan raja-raja yang lain. Dan ini setelah pun ditunjukkan oleh darurat baru ini, dan sebelum ini pun tahun 1993 apabila berlaku krisis perlembagaan tentang isu immunity, yang Tuan Agong berbincang ataupun merujuk perkara itu kepada raja-raja yang lain. Begitu juga tahun 1983 krisis juga yang melibatkan soal pemindahan kuasa darurat daripada Agong pada Perdana Menteri dan juga kuasa perkenan untuk rang undang-undang, ya, yang membatalkan kuasa Agong. Agong undur ke belakang dan raja-raja yang ke depan dan berbincang dengan Perdana Menteri dan kerajaan yang ada waktu itu. Artinya di sini menunjukkan bahawa raja-raja Melayu dalam sebagai satu kolektiviti, iaitu Majlis Raja-Raja, memerhati dan memberi nasihat dan juga mencadangkan kepada yang Tuan Agong supaya itu ataupun maknanya mereka akan berpandangan, dan saya rasa pelantikan kerajaan selepas sewaktu Sheraton move itu pun saya rasa bukan satu keputusan yang dibuat seorang diri. Setahu saya lah, daripada apa yang kita dengar kan. Jadi, dan itu tak mustahil, terutama dalam keadaan kita banyak gadget seperti sekarang ini kan. Dia tak semesti buat Apple Live, mungkin boleh telefon ataupun dia hantar WhatsApp saja kan. Jadi artinya tak macam dulu dah. Dan rakyat pun sama juga. Jadi artinya dengan kata lain, teknologi canggih yang ada sekarang ini sepatutnya digunakan untuk memastikan bahawa keputusan itu dibuat secara kolektif dan bukan dibuat secara bersendirian. Jadi saya rasa di sini saya yakin bahawa pandangan kita ataupun rakyat ini diambil kira dan semestinya akan menjadi satu perkara yang dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Ya. Ni soalan menarik kan ni? Ni dia nak tanya pandangan peribadi. Kerjasama UMNO untuk dapat majoriti sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pandangan Doktor macam mana tu? Peribadi. Macam mana peribadi? Pandangan peribadi. Saya tak ada orang kata preference tertentu lah. Sebab pada saya kalau sesuatu keputusan ataupun sesuatu sikap itu dinyatakan dengan jelas dan terbuka, tak ada masalah. Yang keduanya, sebagai mana saya yakin ini merujuk kepada mereka yang bergelar YB lah, ataupun kerjasama di kalangan wakil-wakil rakyat ataupun ahli parlimen itulah, ataupun mungkin dalam konteks tertentu adun sebagainya. Kalau mereka harus ingat bahawa mereka mewakili rakyat, ya. Sama ada rakyat terima atau tidak, itu satu perkara yang mereka harus fikirkan. Dia bukan keputusan peribadi suka-suka saja, dan maknanya harus dipikirkan apakah kerjasama itu satu yang memberikan faedah kepada mereka yang diwakili oleh mereka itu. Satu. Yang keduanya, saya rasa isu ini harus dilihat dalam konteks kerajaan telah pun tumbang dan kita tahu kenapa ditumbang. Pakatan Harapan telah pun menang pilihan raya kemudian tumbang, dan saya rasa ini satu isu yang harus kita ambil kira. Artinya kita berhadapan dengan suatu suasana yang agak luar biasa. Jadi kita tidak harus hanya melihat kenapa kerjasama dengan UMNO, kenapa kerjasama dengan orang ini, orang itu. Bukan itu tidak harus dilihat dalam secara berasingan daripada kejatuhan ataupun runtuhnya PH government yang berlaku secara pada saya menyedihkan. Yalah, macam mana kerajaan tu dikhianati kan? Ya. Tu sudut tu kan. Ada SD yang sentiasa berubah-ubah di tanda tangan. Boleh dikenakan tindakan kepada ahli parlimen yang sign lebih dari satu SD. Boleh? Contoh kisah. Boleh. Dan saya fikir dalam konteks politik, saya rasa bukan hanya soal tindakan undang, tapi harus juga disebut soal credibility. Kalau orang ni, orang kata
istilah main dua kolam kan. Ini bukan orang yang boleh dipercaya kan. Jadi saya fikir orang seperti ini dalam zaman di mana ketelusan dan keterbukaan itu menjadi norma yang tak boleh kita tolak. Saya fikir orang seperti ini tak lama lah. Dia nak untung belaka kan. Dia tak boleh lah. Tak boleh. Ada kemungkinan ke kabinet baru yang dilantik nanti tak kompeten? Ada kemungkinan lambat buat keputusan, bajet lambat, banyak benda nak diteliti. Tak ke akan melambatkan pergerakan negara? Ya, yalah, kita pernah jadi kerajaan juga kan. Kita harus ingat bahawa perbelanjawan ini bukan satu benda yang dirangka sepenuhnya oleh orang politik saja. Saya rasa lebih pada separuh kandungan belanjawan itu disediakan oleh pegawai kerajaan. Jadi artinya apa ataupun peranan ahli politik baik dalam kerajaan pusat atau kerajaan negeri ialah menentukan penekanan, menentukan tema, menentukan fokus, menentukan pengarahan belanjawan itu. Jadi saya fikir itu bukan benda yang susah. Cuma kalau orang itu tidak ada ideal yang tertentu ataupun tidak ada kefahaman yang asas tentang politik kita, tentang negara kita, memang susah lah. Tapi saya rasa Paul Dickson telah pun menjadi Menteri Kewangan, pernah jadi TPM dan saya fikir ini bukan soal besar bagi beliau. Jadi artinya itu sebab saya katakan tadi, kalau takdirnya kerajaan ini tumbang ataupun gagal dapat kelulusan, saya rasa bukan masalah besar sebab itu sendiri sudah menunjukkan bahawa yang di sebelah sana itu kuat. Dan saya rasa rakyat pun bukannya kritikal, bukan marah dengan pentadbiran sekarang, bukan kerana emosi, tapi mereka melihat apa yang berlaku dalam tempoh 10 bulan. Ini memang satu perkara yang saya fikir banyak yang kelemahan lah, terutama contohnya Menteri Kesihatan kan. Kita tengok tak nampak di mana kan. Jadi terkonteng-konteng ketua pengarah kesihatan di depan, kita kesian dengan dia kan. Jadi di sini yang menunjukkan bahawa kaki tangan awam yang duduk di depan, bukannya menteri. Sepatutnya menteri yang memberikan pimpinan lah. Jadi ini satu perkara yang saya fikir banyak disebut di luar sana, sebenarnya bukan saya kata begini. Jadi ini satu perkara yang menunjukkan bahawa kerajaan ini maknanya kerajaan yang tidak ada kaliber. Ya. Kompeten saya fikir bukan isu besar sebab seperti yang saya katakan tadi, sebahagian besar proses kerajaan ini dibuat oleh kaki tangan awam. Sebab itu saya rasa kadang-kadang tu kita macam autopilot. Kadang-kadang Perdana Menteri tak ada, tapi proses berjalan sebab kaki tangan awam ada, KSU ada. Jadi saya fikir kita harus jangan lupa perkara itulah. Ya. Cuma yang jadi problem bila masalah leadership, masalah fokus, masalah kaliber itu yang tidak ada. Ni soalan. Itulah sebenarnya banyak dah ni. Kita kat sejam lebih dah ni. Ana rasa mungkin 2 soalan je kita layan. Lepas ni minta maaf yang lain kan. Soalan ni menarik kan ni. Boleh ke PM membubarkan parlimen kalau bajet tidak diluluskan? Dia nak bubar parlimen. Itu saya rasa dilihat dalam konteks seorang Perdana Menteri yang telah pun hilang sokongan majoriti, minta parlimen dibubarkan. Itu pulang kepada Yang Tuan Agong. Dan di situ memang ada kuasa yang saya fikir almost mutlak ataupun kuasa penuh Yang Tuan Agong untuk kata ya atau tidak. Cuma kalau dalam konteks belanjawan ini, sebagai contohnya, belanjawan ditolak, ya, dan yang menolak itu padu, maknanya dia menyokong kerajaan yang baru. Tak perlu tak perlu bubar parlimen sebab di situ menunjukkan jelas ada kerajaan yang lain, dan itu kerajaan itu harus dilantik untuk meneruskan pentadbiran negara. Kalau umpamanya belanjawan ditolak dan pihak pembangkang pula pecah, tak tahu siapa yang nak jadi Perdana Menteri, tak tahu siapa yang paling diterima, yang paling dominan, itu mungkin memerlukan pilihan raya. Tetapi saya rasa dalam keadaan sekarang ini jelas bahawa yang menolak atau yang kritikal kepada belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan itu ramai, dan saya fikir kalau itu menjadi suatu kuasa ataupun kuasa blok yang menolak belanjawan ini, lantik yang itu sajalah, tak payah bubarlah. Mana kalau bubar, salahlah jawabnya.
Walaupun kuasa membubar itu kuasa Yang Bertuan Agong. Perdana Menteri hanya membuat permintaan, request saja kepada Agong. Jadi terpulang kepada Agong nak bagi atau tidak. Macam di Perak dulu ditolak waktu Niza itu 2009, begitu kat di Kelantan. Pernah berlaku perkara itu. Jadi artinya kuasa istana tu agak penting. Cuma kuasa itu dilihat dalam konteks tadi lah. Kalau kerajaan dah ada, tak perlu dibubarkan. Okey. Ini soalan ni agak menarik juga doktor. Ana tengok macam best juga. Apa pandangan doktor sudut kacamata Prof isu kerajaan perpaduan yang dicanang oleh Tun Dr. Mahathir mampu menghidupkan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia? Di mana rasionalnya dan kesan-kesan sampingan jika perkara ini terjadi di Malaysia? Ni kerajaan perpaduan yang Tun Dr. Mahathir nak jadi menteri ni. Saya tak pasti apa yang dimaksudkan dengan kerajaan perpaduan yang dibawa itu, sebab di Malaysia ni saya rasa ini kali kedua barangkali dibangkitkan soal kerajaan perpaduan. Kali pertama ialah 2008 selepas pilihan raya oleh Haji Hadi, ya, yang kononnya tak ada pembangkang dan sebagainya. Cuma kalau kita imbas kembali asal usul ataupun timbulnya idea ataupun konsep kerajaan perpaduan ni ialah tak silap saya di UK waktu selepas perang dunia, pilihan raya, dan tidak ada parti-parti yang majoriti dalam parlimen. Sedangkan seperti yang saya katakan tadi, dalam demokrasi kerajaan mesti ada. Istana perlu melantik kerajaan. Jadi bila tidak ada parti yang majoriti, maka terpaksa dipanggil parti-parti tadi untuk duduk semeja dan bincang untuk membentuk sebuah kerajaan dan mentadbirkan negara, dan dalam masa yang sama memastikan bahawa akan wujud kestabilan dan boleh dilantik kerajaan dalam konteks yang biasa. Artinya ada kerajaan dan ada pembangkang. Sebab dalam sistem kita mesti ada kerajaan dan mesti ada pembangkang. Sebab kalau tidak ada pembangkang, macam mana kita nak memaksakan atau menguatkuasakan prinsip kerajaan itu responsible to the house ataupun bertanggungjawab kepada parlimen? Sebab NGO tak boleh buat. Yang boleh buat hanya pembangkang di parlimen. Jadi maka itu maknanya pembangkang, kerajaan dan pembangkang itu mesti ada. Jadi tidak boleh wujud satu keadaan ada kerajaan tapi tak ada pembangkang. Tak boleh. Kecuali kerajaan itu dibuat ataupun dilantik oleh Raja Jordan atau di Brunei tapi itu bukan sistem demokrasi. Jadi saya fikir kita lupakan cadangan orang tua ni lah, sebab dia pun tak tahu apa. Dia ni saya tak tahu apa yang dia nak ni. Dia bercakap soal Perdana Menteri interim lah yang tak pernah kita dengar kan tak. Kita lupakan sebab benda ni mengelirukan dan saya buat pening kepala lah. Kita lupakan ni lah. Tak penting pun. Dan dia sendiri pun bukan ada pula menjelaskan beritahu apa ni konsep ni. Tak ada, sebab dia bukan bidang dia pun. Ya. Jangan pedulikan dia lah. Ana sebenarnya nak tutup tapi ada macam menarik tak dua soalan. Lain. Dia kata apa akan berlaku sekiranya Agong tak berkenan Pak Dixon sebagai PM? Apa akan berlaku? Tak boleh. Sebab yang di Pertuan Agong sama juga dengan raja-raja yang lain. Sama dengan TYT kita adalah raja perlembagaan. Dia tak boleh tolak. Sebab kalau ada soalan seperti itulah, maknanya macam kata dia benci. Tak boleh. Sebab soal benci, soal tak penting. Sebab dalam sistem kita, Perdana Menteri itu responsible kepada parlimen, responsible kepada dia, bukan responsible kepada istana. Ini masalah dia. Jadi kalau dia tak lantik oleh kerana dia benci, dia salah, dia tak betul. Maksudnya Memang tak boleh. Sebab orang tu dah dapat majoriti. Saya mohon maaf lah, saya terpaksa kata gitu sebab soalan dah macam itu, soalan yang orang kata direct macam tu. Saya terpaksa kata tak boleh. Soal benci tak suka tak boleh. Tapi kalau dia nak buat juga, akan dicatat dalam sejarah dan bersedialah untuk dikutuk besok 10, 20 tahun, 1 tahun. Maknanya macam Raja Melaka, macam kenapa dia dibunuh oleh panglima dia sendiri kan. Jadi maknanya sebab lama-lama akan dicatat dalam sejarah. Dan kalau ini besok dicatat dalam sejarah, maknanya kalau bersedia untuk malu, bersedia untuk menjadi satu watak badut dalam sejarah kita, go ahead. Tapi pada prinsipnya maknanya kriterianya lah dia ada majoriti.
Ya. Dia lelaki ke, perempuan ke, LGBT ke, bapuk ke. Kalau dia Kalau dia majoriti, dia lah. Ya. Kalau dia tak ada SPM ke, Macam mana? tak erti baca ke. Tapi dalam konteks sistem kita, kelayakan dia bukan degree, bukan PhD, bukan ijazah, bukan SPM, tetapi majoriti. Maka dia kena dilantik. Kena lantik. Bukan handsome. Bukan handsome Handsome tak handsome boleh cerita Bukan kan? tajuk, Macam tu. Simple kan? Jadi orang handsome ni tak semesti untung punya. Okey, bajet kalau tak lulus, gaji tiada. Statement tu macam mana? Kalau bajet, Seperti yang saya katakan tadi, apa yang berlaku ialah benda ni dia tidak akan berlarutan sepanjang begitu lama. Sebab kalau dah bajet ditolak, sebab itu dia mesti letak jawatan. Sebab itu dia jangan dibiarkan. Itu itu yang patut berlaku. Maknanya kalau sudah bajet ditolak, dia tak nak letak jawatan, kita terajang dia. Masih mudah lah. Kalau kita biarkan, itu salah yang biarkan. Itu je. Dah kita tahu dia tak layak di situ, dia pencuri di situ. Yang kita biarkan, masalah apa? ya. Bukan? Jadi pada saya tak timbul soal kaki tangan kerajaan takut tak ada gaji, sebab kalau rule of law itu ada, kalau perlembagaan itu terus dominan dan sovereign kata orang, proses akan berjalan. Kan macam rumah terbakar, datanglah bomba, kata rumah terbakar, bomba tak tahu, kita nak buat macam mana? Bukan? Jadi kalau dah bajet ditolak, dia tak nak berhenti juga, faham-fahamlah. Mana dah tak layak kita biarkan juga. Salah siapa? Salah kita lah. Jadi tak timbul soal tak ada gaji, tak timbul sebenarnya. Sudah ditolak, dia keluar. Ya. Itu dia punya peraturan dia kan. Dan Ikut je lah. orang baru dilantik. Mesti ada, saya fikir. Tak masuk akal lah kalau dah belanjawan ditolak. MP masih pening, siapa nak jadi PM je? Kita harus berfikir secara lebih logikal lah. Ya. Takkan sebodoh itu lah kan. Tak ada. Okey, Ana Hasil ini last lah kot kan. Ana Hasil last. Ada soalan kat sini lah. Dia kata apa ni undang-undang anti lompat parti untuk kestabilan. Macam mana doktor rasa? Masalah yang saya rasa saya belum dapat rongkaikan ialah proses ataupun fenomena turun naik sokongan itu dibenarkan ataupun diramalkan oleh perlembagaan. Artinya perlembagaan seolah-olah membenarkan lompat ataupun pindah daripada sana ke sini, sana seberang sini. Sebab kalau tidak, macam mana boleh perlembagaan dalam artikel 43.4 tu mengatakan bahawa kalau seorang Perdana Menteri itu telah hilang sokongan majoriti. Ya. Yang itu kita susah nak pindah itu. Okay. Bukan? Ya. Jadi Ya. saya tidak menafikan penting dan juga alasan soal undang-undang lompat parti tadi, kan? Tapi bila soal itu dibangkit ataupun kita baca yang itu, saya Ada polemik lagi. dan saya rasa lompat parti tak semestinya tak baik. Saya dimahamkan Meru tu ada alasan yang agak baik juga untuk dia Kenapa dia untuk lompat? tukar kapal kan. Walaupun kapal dalam armada yang sama. Kan? Dia bukan Tapi armada bersatu. tapi nak ceritanya Ya. bertukar ataupun bercerai ni ada keharusan dia. Ada hujah dia. Betul lah. Tak semestinya haram kan. Ya. Bercerai ni kan ada ketika baik. Betul. Logik. Sebab tu kita untuk membuat perundingan kan secara komparatif bagus, mana kena faham syariah sikit. Ya. Ya. Okey, sebagai penutup, doktor ada Terima kasih. Saya rasa kita dah sejam lebih. Sejam. Lepas setengah. Tak 10. pernah Facebook Live sepanjang ini. Dah ramai. Alhamdulillah. Ya, kita dapat bertukar fikiran dan saya sendiri dapat belajar benda yang saya tak pernah fikir pun. Jadi bila ada soalan tadi, maka kita memprovok minda kita dan kita terfikir apa penyelesaian dia, bukan? Ya. Dan ini sebenarnya yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita belajar benda yang tak ada dalam buku pun. Dan penulis buku pun tak terfikir masalah itu. Ya. Betul. Jadi inilah kebaikan berwacana dan bermuzakarah, ya. Dan bukan hanya sahala semata-mata. Ya. Apatah lagi dalam
isu yang seperti ini yang sentiasa berkembang, ya, berjalan, dia tidak statik, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ini kita dapat sama-sama fikirkan. Ini tidak ada yang mutlak sebab benda ni boleh berubah, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat menjelaskan aspek-aspek ataupun sisi-sisi yang sebelum ini kita tak terfikir. Jadi kita harapkan supaya rakyat akan lebih matang dan kita harapkan kematangan itu akan dapat memberi faedah kepada negara kita. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Aziz Bari. Nampaknya dia berminat nak buat lagi, nanti dia akan datang rumah Ana lagi. Kan? Dan Ana sebenarnya benda ni yang Ana cuba banyak kali lah Ana tulis dalam Facebook. Kita rasa politik kita ni kena beralih daripada politik sentimen, serang peribadi, perkauman, kita pergi pada politik wacana, politik berilmu. And kita kena lantik orang-orang yang duduk dalam politik ni adalah orang yang pandai, orang yang ada pembacaan. Barulah rakyat bijak kan. Bila kita bincang macam ni, Dr. Aziz Bari ni dia pensyarah, PhD, bidang dia adalah perlembagaan. Memang kaitan rapat dengan politik Malaysia lebih-lebih lagi. Tiba-tiba dia masuk dalam bidang politik tu sendiri. Dia bergaul dalam tu. Maksudnya kalau doktor tu dia bukan belajar teori tapi praktikal dah. Kan? Dan dia jadi doktor dah kan. Jadi bila dia bercakap, lepas tu kita tengok dengan gabungan antara pengalaman dan juga ilmu, akhir sekali rakyat boleh belajar. Jadi Ana rasa bukan kita je, bukan Dr. Aziz Bari je buat. Ana cadangkan semua ahli politik kena macam tu sepatutnya. Kita, yelah yang sentimen tu satu part, tapi ilmu tu penting supaya kita boleh menuju kepada politik bertamadun dan tak ada lain demi negara kita yang baik lah. Ana rasa terima kasih pada Dr. Aziz Bari datang daripada jauh daripada Ipoh kan, sampai kat Sungai Buloh. Malam ni kita buat live Facebook, insya-Allah akan datang. Kalau Dr. Aziz Bari datang lagi kita bincang apa tajuk akan datang, kita boleh bincang. Dan terima kasih pada hadirin penonton pada malam ni. Mungkin cukup sekadar tu bincangan kita pada malam ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Wallahu alam. Oh my.